Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua murid tahun 1 Neptune. Okey, untuk hari ni cikgu tak dapat buat Google Meet kerana cikgu baru je divaksin semalam. Dan cikgu bimbang hari ni cikgu tak boleh sampaikan kelas dengan baik kerana mungkin takut ada side effect ke daripada vaksin tu. Okey, apa-apa pun selamat datang dan terima kasih kerana menonton video ini dan cikgu harap kamu akan terus tonton sehingga penghujung video ini. Baiklah, pada hari ini kamu akan belajar tentang kepentingan objek menyerap dan objek tidak menyerap air. Okey, kamu semua dah belajar sebelum ni, kamu dah tahu apa contoh objek yang menyerap air dan apa objek yang tak boleh menyerap air. Okay, sekarang ni kamu mesti tertanya-tanya, apa kepentingan objek yang boleh menyerap air? Apa kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air? Setiap objek itu ada kepentingan untuk diri kita. Okey, macam cikgu cakap sebelum ni, setiap objek ada kepentingannya untuk diri kita. Apakah kepentingan objek yang boleh menyerap air? Apakah kepentingan objek yang tak boleh menyerap air? Sekarang ni sebelum cikgu terangkan, kamu semua dah tahu apa objek yang boleh menyerap air dan apa objek yang tak boleh menyerap air. Ini contoh untuk objek yang boleh menyerap air. Sapu tangan, tisu, kertas surat khabar, kain lap. Dan objek yang tak boleh menyerap air ialah klip kertas, pemadam, mainan plastik dan straw. Okey, lepas ni kamu akan tengok apakah kepentingan untuk setiap objek yang ini. Objek yang boleh menyerap air dan apa pula kepentingan objek yang tak boleh menyerap air. Okey, perhatikan situasi di bawah. Gambar ini kamu boleh tengok pada buku teks muka surat 76. Jom kita perhatikan situasi di bawah. Okey, nampak ada seorang pakcik, seorang ayah sedang mengelap badan anaknya. Dia guna apa ni? Dia guna tuala. Okey, tengok kenyataan dia. Badan adik basah selepas mandi. Ayah mengelap adik dengan tuala. Jadi, kamu dah tahu apakah kepentingan tuala? Tuala penting untuk menyerap air yang basah dekat badan kita. Cikgu pasti dekat rumah kamu ada banyak tuala. Setiap kali lepas mandi, mesti kamu ambil tuala dulu. Betul tak? Okey? Kamu dah tahu tuala itu menyerap air. Tengok betapa pentingnya objek yang boleh menyerap air. Okay, terusnya, tengok pula kanak-kanak perempuan ni dan ada ibu. Ibu sedang mengelap lantai yang basah. Nampak ni banyak air yang tumpah. Okey, ibu ini menggunakan apa ni? Ibu menggunakan mop lantai untuk mengelap air yang basah ini. Okey? Okey, jadi sekarang ni kamu dah tahu mop lantai digunakan untuk mengelap air yang basah yang biasanya tumpah di lantai. Okey, seterusnya kamu tengok kanak-kanak perempuan ni, dia sedang meletakkan kapas pada kucing yang sedang luka ini. Okey, kenapa dia menggunakan kapas? Kerana kapas boleh menyerap air. Jadi, kanak-kanak ini dia menggunakan kapas untuk mengelap luka. Okey, cikgu pasti kamu pun setiap kali kamu luka, ibu kamu akan ambil kapas untuk mengelap luka itu ataupun untuk mencuci luka itu. Betul kan? Okey. Baiklah, ini pula kepentingan objek lain yang boleh menyerap air dalam kehidupan kita. Okey, yang pertama jom kita tengok situasi ni. Situasi ni biasanya sering berlaku pada waktu hari raya. Betul tak? Masa hari raya, mesti ramai tetamu yang nak datang beraya ke rumah kita. Tak kira lah raya puasa ke, Deepavali ataupun Tahun Baru Cina. Okey, ibu kita biasanya akan mengambil kain untuk mengeringkan jak. Jak ini kita akan isi dengan air untuk kita hidangkan kepada para tetamu. Okey, sekarang ni kamu tengok ini. Ibu mengelap semua cawan yang basah ini dengan menggunakan kain lap. Kain lap itu penting untuk kita. Okey, dan tengok belakang ni. Nampak ni, Imran ada seorang kanak-kanak nama dia Imran, dia sedang mengelap dahinya. Dan nampak sini ada raket tenis. Mesti Imran baru balik daripada bersenam, betul tak? Dan Imran menggunakan tisu untuk mengelap peluh dia.
Kenapa dia guna tisu? Kenapa tak guna besi ke? Okey. Sebab apa Imran guna tisu? Sebab tisu ini boleh menyerap air. Jadi Imran gunakan itu untuk mengelap peluhnya. Okey, jom kita tengok apa yang daripada gambar tadi. Okey, ini adalah kepentingan objek menyerap air. Okey, yang pertama sekali ini adalah mop lantai. Okey, mop lantai ni cikgu pasti dekat setiap rumah kamu ada mop ini. Okey, mop lantai ini digunakan untuk mengelap air yang tumpah di lantai. Okey, dan biasanya kadang-kadang ibu juga akan menggunakan mop ini untuk membersihkan lantai. Okey. Dan seterusnya, tengok ni, tuala. Ini mesti biasanya mak kamu buat kat kamu kan? Lepas kamu mandi, mak kamu akan mengambil tuala dan mengelap badan kamu. Okey? Tuala digunakan untuk mengeringkan rambut selepas mandi. Nampak tu? Selepas mandi, mestilah mak kamu akan ambil tuala, keringkan rambut kamu dengan menggunakan tuala. Nampak tu betapa pentingnya objek yang menyerap air dalam diri kita. Okey, seterusnya, kapas. Kapas ini boleh menyerap air. Apa kepentingan kapas? Kapas ini digunakan untuk mencuci luka dan membersihkan darah yang terkena akibat cedera. Okey, selain kapas, kamu juga boleh gantikan dengan tisu ke dan apa-apa lagi yang lebih sesuai. Okey, dan seterusnya tisu. Nampak ni, kanak-kanak lelaki ini sedang mengelap peluhnya di dahi dengan menggunakan tisu. Tisu boleh menyerap air. Tisu digunakan untuk mengelap peluh atau membersihkan kotoran di muka. Okey, kamu selain tisu, kamu juga boleh menggunakan kain lap muka ke ataupun apa-apa saja peralatan yang sesuai yang menyerap air dan pastikan dia bersih. Okey? Okey, alhamdulillah tadi cikgu dah terangkan tentang kepentingan objek yang boleh menyerap air. Sekarang ni kita nak tengok pula apakah pula kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air. Okey, kita perhatikan situasi kat bawah ni. Okey, nampak ni ada sebuah kereta, ada seorang lelaki yang dia pakai boot getah, dia pakai kasut getah warna kuning. Dia lalu dekat lopak air selamba je, relax dia boleh jalan dekat atas lopak air. Dan dia juga memegang payung plastik. Dan nampak belakang ni, okey, belakang ni ada tong besi. Tong besi air turun terus kumpul dalam tong ini. Okey? Apa kepentingan objek ini? Jom kita tengok setiap satu. Okey? Yang pertama sekali, tong besi. Tong besi dapat menadah dan menyimpan air hujan. Okey? Biasanya pada zaman dulu, orang lama dia sering menggunakan tong besi untuk menyimpan air hujan. Biasanya air hujan yang ditadah ini akan digunakan untuk menyiram pokok bunga. Okey, sebab apa? Sebab dia tak nak, kalau kita gunakan air paip, dia akan membazir dan dia akan menggunakan kos. Jadi, orang dulu-dulu, dia kumpul air menggunakan tong besi dan air yang dikumpul ini akan digunakan untuk menyiram pokok-pokok bunga yang ditanamnya. Okey, seterusnya, tengok ni. Abang ni pula, dia memegang payung plastik. Payung plastik dapat menghalang diri kita daripada terkena air hujan. Nampak ni? Dekat situasi ni kita nampak hujan tengah lebat sangat. Okey, dan abang ni dia menggunakan payung plastik. Cikgu pasti kamu pun kalau hujan, benda pertama kamu akan jerit pada mak kamu, "Mak, payung." Okey? Kenapa kamu cari payung? Sebab payung plastik. Payung itu dibuat daripada plastik dan kamu tahu plastik tidak menyerap air. Jadi dia dapat membantu awak daripada terkena air hujan. Okey, seterusnya abang ni juga dia pakai kasut getah yang berwarna kuning ini. Kasut getah dapat mengelakkan kaki kita daripada basah. Okey, kasut ini dibuat daripada getah. Kamu tahu getah tidak menyerap air. Jadi bila kamu memakai kasut getah, kamu dapat mengelakkan kaki kamu daripada basah. Cuba bayangkan kalau kasut ni dibuat daripada kertas ke tisu, kamu rasa boleh ke kamu jalan dekat atas lopak air? Mesti tak boleh kan? Sebab apa? Sebab dia menyerap air. Nanti akan membahayakan diri awak. Jadi sebab itulah kasut yang kita pakai biasanya dibuat daripada getah. Sebab getah dapat mengelakkan kaki kita daripada basah apabila terkena air. Okey, seterusnya terakhir, cermin kaca pada kereta
dapat mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Okey, nampak ni ada sebuah kereta. Okey, kereta ni masih lagi boleh berjalan walaupun tengah cuaca hujan yang sangat lebat. Okey, cermin kaca pada kereta dapat mengelakkan kereta ini daripada terkena air hujan. Sebab itulah cermin kereta dibuat daripada kaca. Kamu dah tahu kaca tidak menyerap air. Jadi, dia dapat mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Okey, jom kita tengok semula kepentingan objek yang tidak menyerap air. Okey, macam tadi awak dah tengok kasut getah. Nampak ni? Kanak-kanak ini memakai kasut getah. Okey, dia lalu dekat atas lopak air. Okey, kasut getah dapat mengelakkan kaki kita daripada basah. Okey, dan seterusnya payung plastik. Okey, payung plastik dapat menghalang diri kita daripada terkena hujan. Tengok ini adalah tangki air. Okey, tong besi. Okey, tong besi dapat menadah dan menyimpan air. Okey, sebab itulah kalau rumah kamu ada tangki air ni buat daripada besi. Sebab besi tak menyerap air dan dia boleh menadah air. Okey, dan seterusnya cermin kaca pada kereta. Okey, kereta ini dia cermin kaca membolehkan untuk pemandu melihat luar dengan lebih jelas walaupun pada waktu hujan. Okey. Dan cermin kaca pada kereta dapat mengelakkan kita daripada terkena hujan. Pernah kan kamu semua naik kereta dengan mak ayah pada waktu hujan yang sangat lebat? Okey, jadi apa cikgu boleh konklusikan kat sini ialah objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air penting dalam kehidupan kita. Okey, dua-dua objek yang boleh menyerap air dan objek yang tak menyerap air ada kepentingannya yang tersendiri dalam kehidupan kita. Okey, kita dah berada di penghujung tajuk ini. Jadi jom kita imbas balik. Apakah objek yang menyerap air? Okey, ini adalah contoh objek yang menyerap air. Tisu dapur, stokin, mop, kain lap, alas kaki, span, kertas, seluar, baju, tuala, benang dan sapu tangan. Okey, ini contoh objek yang menyerap air. Ini pula adalah objek yang tak menyerap air. Okey, gelas kaca, sudu logam, pemadam, cermin, payung, duit shilling, kemah, tayar, jubin, pelampung, baju hujan, penyedut minuman, straw dan macam-macam lagi. Okey. Baiklah, sekarang ni kamu dah boleh cikgu harap kamu semua dah boleh bezakan mana objek yang boleh menyerap air dan mana objek yang tak boleh menyerap air dan apakah kepentingan untuk setiap objek ini. Okey? Okay, baiklah, sekarang jom kita buat buku aktiviti muka surat 54 dan 55. Okey, cikgu nak kamu buat dan tolonglah sangat-sangat kongsikan jawapan kamu dengan cikgu untuk cikgu tanda. Okey? Baiklah, itu sahaja untuk hari ini dan cikgu harap kamu tonton hingga habis video ini dengan teliti dan cikgu harap kamu dapat isi pengajaran kita untuk hari ini. Okey? Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Stay safe.